Okey, jom kita belajar buat AutoCAD. Problem pertama ni, kita kena study titik tengah. Mana kita nak dapat titik tengah ni? Macam mana cara? So sekarang ni kita ambil 38. Mula-mula kita buat je garisan bersilang. Bebas, tak kisah dari mana titik apa semua. So saya mula sekarang kita macam ni lah yang kita nak. Okay, so yang ini saya buat tepi dulu. Saya tunjukkan cara nak bina dia. Pertama kita tukar layer, ambil center line dan kita buat je garisan bersilang dahulu. Okay, kemudian kita tengok pada rujukan offset ni 20 untuk dapat titik persilangan ni dengan 84. Jadi kita offset 20 ke kiri, kita offset lagi 84 ke bawah. Jadi ini adalah dia punya point untuk yang bawah ni. Okey, kita panjangkan je, klik pakai guna grip. Okey, dah selesai. Better kalau nak terus buat bulatan pun boleh je. Okay, kita ambil bulatan, kemudian kita tengok bulatan dia berapa. Diameter 28 dengan radius 24. Jadi kita ambil diameter 28, radius 24, center radius 24. Jadi kita pilih pula bulatan yang seterusnya, 19 dengan 24, center radius 19, center diameter 24. Okay, selesai. Kemudian kita tengok pula tepi sini, garisan dia 33, kemudian ada lagi 37 dengan 27. Jadi kita ambil line 33 turun ke bawah. Okey, dan kita biarkan, kita tukar layer untuk jadikan macam panduan sahaja ya, panduan sahaja. So kita buat line, kita buat ke sini 37 dan kita buat ke kanan 27 untuk dapatkan paksi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata 39 pentagon. Jadi kita boleh terus buat paksi pentagon. Kita ambil pentagon. Okey, kita guna sisi 5. Dah ada 5, kita type 5. Jadi boleh titik sini. Kita enter dulu 5. Kita pilih H. Okey, H kita dekat sini. Point yang seterusnya kita masukkan nilai 39 sebab 39 sebab panjang kat sini adalah 39. Okey, sisi 39, maka kita dah masuk 39, kita enter. So kita dah dapat buat tu, kita klik ni. Kita boleh, dia dalam satu entity, sebab kita nak tukar dia jadi hidden, maka kita kena exploitkan dia, bagi pecah jadi tukar kepada layer hidden line. Okay, dah selesai bahagian ni. Kita buat garisan tepi ni. Garisan tepi ni garisan tepi ni satu garisan lurus tapi dia adalah tangent. Maka kita kena ambil garisan tangent. Macam mana kita nak dapatkan garisan tangent? Kita tekan shift kat belah kiri, kat keyboard kita ni ada perkataan shift. Kita tekan shift, jangan lepas. Kita klik kanan mouse, kita lepas tangan kita yang kita tekan shift tu, kita boleh je pilih tangent. So kita pilih tangent, keluar tangent. Okay, yang sini tak keluar tangent, kita ulang langkah, tekan shift, klik kanan mouse, ambil tangent. Okay, kita bawa je, nanti dia akan keluar sini tangent. Okay, lepas tu untuk bulatan, untuk yang langkah seterusnya, kita tengok jarak ni ke sini 14. Okay,
Dan untuk dapat titik tengah ni kena 52. Jadi 52. So kita 14 dan 52. Kita offset dulu 14 ke bawah ni. Okey. Dan kita offset sekali lagi 52. Enter. So kita klik kat sini. Dah dapat. Ini kita perkemaskan. Okey. Supaya tak mengelirukan kita kemaskan dulu. Nanti kita boleh panjangkan sedikit. Okay, ni tak perlu. Kemudian kita tengok lagi jarak 52, ada jarak 78. Kita offset lagi 78 untuk titik yang seterusnya. So sebab dia tak sampai, kita boleh klik. Okey. Dan kita boleh tengok lagi bulatan dia ni berapa. So 15 radius. Jadi kita boleh ambil center radius 15. Kita klik dekat tengah 15, enter. Dan sama juga center radius 15. Okey, kalau tak sampai kita boleh extend garisan kita ni. Okey. Dan kalau terlebih kita trim dahulu supaya kita dapat kemaskan hasil kerja kita sikit lah. Okey. Ini dah selesai. Ini pun tak perlu dah. Okay. Dan panjang garisan ni untuk titik tengah yang seterusnya adalah 202. Okey. Nanti ada persilangan 33 dengan 52. Kita ambil dulu 202. 202. Kita type. Masukkan nilai. Enter. Mana yang satu garisan? Yang ini. Okey. Yang ini kita bawa kat sini. Tapi persilangan dia kita masih tak tahu yang mana. Okay, jadi kita berujuk bahagian atas. Okay, dia dah bagi clue kat sini. Kita dah dapat bucu ni, buat garisan, offsetkan 33 untuk dapat titik persilangan tengah ni. Okay, jadi kita buat lakaran. Mana-mana garisan pun tak apa, sekadar rujukan kita lah. So, saya ambil satu ni lah. Klik garisan ni. Okay, kemudian saya offset 33 ke bawah. Okey, tukarkan layer ni, jadikan dia center line sebab inilah titik tengah untuk bulatan yang seterusnya. Okey, ni saya kena panjangkan pas sini je lah. Okey, kita tengok ni pun panjangkan. So kita tengok berapa bulatan ni. So, kita dah tahu titik tengah dia. Okey, bulatan dia 24 dengan radius 21. Jadi kita boleh buat diameter 24. Okey, kita ambil dulu diameter 24 bahagian dalam. Okey, enter dengan radius 20, center radius 21. Enter. Jadi kita dah dapat dua ni. So kita boleh buat line. Line ni daripada sini sama juga. Kan dah ada simbol tangent. So kita klik je. Kalau dia dah timbul tak ada masalah. Okey, lepas tu masalah kita dekat bawah ni berapa? Okey, kita tengok bulatan dia dekat sini, radius dia adalah 30. Maka kita kena cari yang terbaik, sama ada center radius 30. Rasa tak boleh sebab titik tengah dia dekat atas ni, kat bawah ni. Maka yang terbaik kita ambil 2 point. Tapi kita tak boleh letak 30, kita kena letak 60. Sebab sini je dah 30, tambah lagi 60. Sebab radius dia bagi 30, diameter dia 60. So kita pastikan ni mesti 90 sudut dia. So kita kena pegang. Letak je, acukan je. Masukkan nilai 60. Okay, enter. Nanti dia akan ikut lah. Ikut saiz. Dia terbentuk mengikut saiz yang kita masukkan. Dan kita nak buat bentuk yang seterusnya adalah elip. Okay, saya klik garisan. Nak buat elip sepanjang ni. Saya klik ni. Okay. Saya guna layer. Check. Cari command elip. So draw elip exit center. Exit end. Exit end. Saya nak mulakan dia bucu exit saya ni eloknya daripada sini sebab dia bercantum. So nanti dia berhentilah dekat mana, kat sini area ni Jadi saya mulakan daripada sini, saya panjangkan letak je point saya dekat sini tapi saya tak klik.
just letak, bukan letak, macam acu je, macam arahkan sahaja. Okey, dapatkan gap tu, endpoint ke intersection ke tak apa, selagi saya tak klik dengan mouse. Dan saya masukkan nilai 161 sebab ellipse ni paksi meja dia adalah 161. Enter. Minor dia adalah 33. Okey, minor dia 33. So enter. Paksi minor 33. So saya dah enter, dapat hasil ni. Dan masalah saya adalah dekat sini. Okey, sebab dia adalah pertemuan ellipse dengan bulatan. So kita tak boleh guna kaedah tangent. Jadi kita guna kaedah mencari titik tengah. Okay, kita kena menggunakan kaedah mencari titik tengah. Macam mana cara nak mencari titik tengah? Dengan cara guna offset. Offset ni kita offset 16 sebab radius kat sini 16. So kita offsetkan dia 16. Kemudian kita buat center radius daripada bucu ni. Ujung ni kita guna 16. Enter. Jadi persilangan dua ni kita cari. Kita tukar dulu layer. Tukar dulu layer. Ni persilangan dia adalah dua ni. Okey, jadi kita cuba trim yang terbaik. Okey, kita cuba trim. Trim yang terbaik lah supaya kita dapat tinggalkan titik tengah dia saja. Garisan yang tak perlu, tak payahlah kita nak simpan. Okey, ni dua je. Kita dah dapat. Ni pun panjang sangat. Actually kita dah dapat ni. Jadi kita dah boleh mengambil center radius. Kita masukkan 16. So dia bercantum. So kita trim. Setelah lepas semua dah selesai, kita trim. Selection dia kita ambil lah semua ke sini. Enter. Lepas tu kita buanglah yang mana tak perlu. Kita kemas dulu hasil kerja kita. Nanti kita baru buat atau apa yang mana lebihkan, nak cantikkan, nak kurangkan ke garisan, kita buat. Okey, ni kita buang satu-satu dulu. Kita takut tersalah buang. Jadi kita kena buang dalam keadaan yang hati-hati dan ingat bentuk dia. Okey, ni tak ada. Okey, sekarang ni dalaman ni kita tak pasti. So kita tengok, okey, dalam ni tak ada. Yang ini pun tak ada, ni ada. So kita buat, ini kita buang. Kita pergi zoom dekat sikit. Takut dia ada terlebih macam ni lah. So kita kena tengok. Okey, betul. Sini pun sama. Kita buat macam ni. Okey. Kita tengok. Alright, dah selesai. So dah siap. Bila dah siap, kita tengok lagi apa yang perlu kita kemaskan. Ini kita buang lah. Okey. Kalau macam ni baru kita boleh panjangkan sedikit dan 3mm. Okey. Ini memang syarat dia, bukan saya saja tulis. Ini dalam 3mm. Okey, ini sama 3mm. Ada lebihan dia tu dalam 3mm. Ini memang dalam buku teks ada tulis Jadi awak kena tahu jugalah Jarak-jarak dia agak-agak lah dalam 3mm macam tu. Mesti ada basi dia sikit. Dah siap ni, dah kemas. Okey, dah nampak kemas sedikit. Ada lagi sikit ni. Okey, baru kita boleh pergi pindahkan dia kepada paper layout. So paper layout ni kita boleh, ni saya padam dulu. Saya dah buat tadi. Okey, ni kita boleh tulis ellipse measure axis 161, minor axis 3 tadilah So macam mana kita nak masukkan drawing kita daripada model kepada
A3 paper. Okey, dengan cara saya suka kita ambil layer depth point. Okey. Tadi bila print dia tak nampak, so kita boleh pilih view, ambil viewport 1. Lepas tu kita buat dalam kawasan ataupun tepi ni pun boleh. Kalau saya saja nak tunjuk skill yang pengetahuan yang barulah yang lain pula saya buat macam ni pula di dalam ni. Tapi macam akan mengelirukan awak lah sebenarnya. Okey. Kalau saya buat macam ni, saya tolak sikit. Pun boleh. Okey. Jadi sekarang ni contoh ni tak payah. Abaikan yang bawah ni saya move sekejap. Okey, sekarang tinggal satu ni. Awak double klik dalam, awak adjust di tengah-tengah, lepas tu bagi dia besar sikit. Tak apa, dia terlebih tu pun tak apa. Dan double klik luar. Okey, lepas tu awak boleh klik viewport ni, layer viewport. Pilih kotak satu. Pilih satu. Okey, sekarang ni viewport ni nampak pada mata awak. Pada masa print tak nampak sebenarnya. Tapi kalau rasa dia mengganggu penglihatan awak, awak boleh je pergi dekat layer. Okey, awak pilih je layer lain dulu. Sorry, saya nak pilih layer dimensioning. Sebab saya nak dimensioning terus. Okey. Layer ni untuk depth point ni awak boleh tutup. Freezekan dia. Okey, so dia tak ada di mata awak lah. Tapi sebenarnya ada. Okey. Jadi awak klik ni. Dah boleh. Kalau awak klik label ni, dia kalau tak ada sebenarnya dia dekat sini lah. Okey. Awak on balik lah dia punya penlihat ni Okey. So ni saya tak nak on. Ni saja. Dia dah aktif tu sebenarnya. Saya pergi klik dia tadi kan dalam. So saya klik luar. So macam ni kita nak select dia. Tu kita on balik lah layer tu. Depth point ni. Itu sebabnya bila kita dah print, dah buat, kita jangan usik apa-apa di dalam dia. Satu. Ni saya nak tarik je lah sampai sini. Okey, dah macam tu. Okey, sekarang kita dimensikan dia. Saya nak letakkan di atas sikit supaya saya boleh guna ruangan sebaiknya untuk dimensi. Okey, cara dimensi yang pertama, kita ambil linear, kita kena ingatlah cara dimensi. Apa ukuran yang ada. Kita just follow je pun boleh. Follow je dimensi yang disedia ada. Macam saya ni tadi tak boleh. Klik kanan. Properties. Tukar kat sini. Ni bukan. Cari teks dia. Teks dia ambil demo. Kita tak nak. Saya nak. Kita guna teks stand. Jangan ubah tu, kita ambil standard.
Okay. Jangan ubah kat tulisan tadi. Saya ambil kat style. Macam ni maybe jarak dia jauh sangat, saya dekatkan sikit lah. Macam sangat. Okay, dah siap tu. Sorry. Dia tak aktif lah. Oh, ubah balik ni. Ubah ni. Close. Okay, better letak luar daripada objek jangan dekat dalam objek. Yang terbaik ialah cara dimensi jauh daripada objek. Kemudian tu garisan yang ukuran dia panjang sebenar atau keseluruhan lagi besar tu kita letak kat luar. Okay, jangan letak kat dalam macam ni. Ni salah. Praktikal yang very poor lah dia bagi. Sebab apa, dimensi tak boleh bersilang dengan extension line. Okay, garisan dimensi ni yang menyatakan ukuran ni tak boleh silang dekat sini dengan dekat sini. Okay, dia kena ke bawah. Okay. Alright, dah settle tu, kita mula masukkan jarak di antara ni dengan sini. Okay. Lagi yang ni dengan sini. Kita jangan ikut dia, kita cari sampai dia keluar yang kita nak. Nanti baru kita masuk dimensi untuk radius. Okay, masuk radius. Macam mana saya nak tukar lah. Kena tengok Yes. Jangan kita letak lebih je ni ini praktikal, poor praktikal. Eloknya dia dalam kawasan. Okay.
Okey, siap. Dah siap. Lengkapkanlah nama, tajuk, IKM. Okey, kita punya tugasan yang keempat. Tapi pada nama tugasan yang saya bagi tu, dia banyak tugasan latihan yang ke-9 kan. Tapi bagi awak dia baru keempat lah. Jadi kita masukkan yang keempat lah. Sebab bawa hantar tugasan dengan saya yang keempat. So selesai, kita save lah. Save nama drawing tugasan 9. Save.